Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan teruskan pelajaran dengan tajuk terbitan pertama suatu fungsi f(x) melalui pembezaan dengan prinsip yang pertama. Okey, baik. Terbitan pertama bagi suatu fungsi. Terbitan pertama, cikgu tulis sekejap. Bagi suatu fungsi boleh ditulis sebagai dy dx. Okey, dy dx di sini bukan bermaksud dy bahagi dx. Bukan bukan. Salah. Dy dx adalah merupakan fungsi kecerunan tangen bagi fungsi tersebut. Ataupun kita boleh sebut dy dx tu sebagai pembezaan y terhadap x. Okey, pembezaan y terhadap x. dy dx. Okey, macam mana kita nak cari nilai dy dx ataupun terbitan pertama? Okey, caranya adalah kita mencari had apabila delta x menghampiri kosong bagi fungsi delta y per delta x. Okey, dekat sini dia ada simbol macam ni kan. Okey, ini maksudnya sebutannya adalah delta. Okey, maksud fungsi ni adalah tokokan ataupun perubahan kecil bagi suatu nilai. Kalau delta x memberi maksud perubahan ataupun tokokan kecil x, manakala delta y memberi maksud tokokan atau perubahan kecil y. Okey, jadi kita nak cari terbitan pertama dengan cara mencari had apabila delta x menghampiri kosong bagi fungsi dy delta y per delta x. Okey. So, caranya ada yang paling penting sekali adalah kita nak cari delta y. Macam mana nak cari delta y? Delta y adalah sama dengan f kurungan x tambah delta x tolak fx. Okey, macam mana kita dapat persamaan ni? Okay, let's say cikgu ada y sama dengan fx. Okey. So, kalau kita tukarkan nilai y dan nilai x menjadi y tambah perubahan kecil y, sama dengan manakala x adalah tambah dengan perubahan kecil x ataupun delta x. Okey, maka delta y adalah sama dengan fx plus delta x. Okey, bawa y pergi sini, dia jadi minus y. Ataupun boleh lagi ditulis sebagai delta x. Okey, y kita adalah apa? Y kita adalah kenapa ni? fx. Okey, that's why kita dapat delta y equal to fx plus delta x minus fx. Okey. Contoh yang pertama. Cari pembezaan y terhadap x ataupun dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi y sama dengan fx yang berikut. Okey, A. Y sama dengan 3x. Okey, 3x ni kita punya fx lah. Okey, so step 1, cari delta y. Okey, untuk cari delta y, fx plus delta x minus fx. Alright. So, delta y is equal to, okey, macam mana kita nak dapatkan fx plus delta x? Okey, persamaan asal kita adalah 3x. So, x tu kamu tukarkan jadi x plus delta x.
Okey, minus fx bermaksud minus sahaja 3x. Okey. So delta y sama dengan kembangkan 3 darab x 3x, 3 darab delta x, 3 delta x. Okey, tolak 3x. 3x, tolak 3x, hapuskan, tinggal kosong. Maka dy adalah sama dengan 3 darab delta x. Okey, sekarang kita nak cari delta y per delta x. Jadi kita bahagikan kedua-dua sides dengan delta x. Maka delta y per delta x adalah sama dengan 3. Okey. Okey, sambung sebelah kanan. Maka kita dah boleh cari dy dx adalah sama dengan had apabila delta x menghampiri kosong bagi delta y per delta x. Okey. So, kita just masukkan yang kita dah cari tadi iaitu 3. Okey, disebabkan delta x kita tak ada dalam fungsi ni, maka kita akan terus dapat jawapannya adalah sama dengan 3. Baik, soalan B. Kali ni y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, ini kita punya fx lah. Now, kita cari delta y. Delta y adalah fx plus delta x minus fx. Okey, delta y sama dengan, tulis persamaan asal, tukarkan x menjadi x tambah delta x. Jangan lupa ada kuasa 2. Kita tolakkan dengan fungsi asal iaitu 3x kuasa 2. Maka delta y adalah sama dengan kembangkan. Okey. Ingat macam mana nak kembangkan kalau ada kuasa 2. Okey. A kuasa 2. B kuasa 2. Tengah-tengah ni nak buat apa? 2 darab A darab B. Jadi 2A B. Kamu ingat sama juga macam contoh ni cikgu ada 2x tambah 3. Okey. Kuasa 2. Mudah aja. Kiri dengan kanan. 2x darab 2x, 4x kuasa 2. 3 darab 3, 9. Tengah-tengah ni kamu darab je. Kuasa dia 2 darab 2x, 4x. 4x darab 3, 12x. Okey, so sama juga dekat sini. Okey, so kita kembangkan. Kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x delta x plus delta x kuasa 2. Okey. Tolak dengan 3x kuasa 2. Okey, kembangkan. Maka 3x kuasa 2 tambah 3 darab 2x, 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Okey. Potong. Kemudian kita dividekan kedua-dua bahagian dengan delta x. So, kita akan dapat delta y per delta x sama dengan 6x dx. So, 6x plus 3 delta x kuasa 2. Ada kuasa 2 jadi bahagi dengan delta x. Tinggal 3 delta x sahaja. Okey, jadi inilah kita punya delta y per delta x. Now, kita nak cari pembezaan y, ya Allah, terhadap x. Okey. Sekejap
Perbezaan Y terhadap, okey, sama dengan, okey, had delta X menghampiri kosong. Ni nak panah okey. Bagi delta Y per delta X, iaitu kita dah cari 6X, okey, tambah, okey, 3, 3 delta X. Okey, ni delta. Kenapa ni? Okey. Ni delta Apa dah jadi ni? Okey, delta. So, yang ada delta ni kita gantikan dengan kosong, tak adalah. Okey. Yang tinggal lah hanya 6X. So, jawapan akhir kita adalah 6X. Okey. Okey, itu saja untuk soalan B. Okey, macam mana pula kalau kita ada kuasa 3? Okey, tak apa. Kalau ada kuasa 3, kita just menggunakan kaedah yang sama je. Okey, so F X plus delta X minus F Fx. Okey, jadi delta Y kita adalah fungsi asal 3X kuasa 3. Jadi X tu kita tukar jadi X plus delta X. Okey, kuasa 3 jangan lupa. Kemudian tolak fungsi asal iaitu 3X kuasa 3. Okey. So, kita kembangkan yang ni. Yang ada kuasa 3 ni macam nak kembangkan. Okey, untuk mudahkan kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey. Delta X kuasa 2. Kemudian tolak 3X kuasa 3. Okey, so delta Y sama dengan, okey, ni darab masuk macam biasa. Kembangkan 3X plus 3 delta X. Okey. Kemudian kembangkan yang ni tadi. Macam tadilah kita kembangkan X square 2X delta X plus delta X kuasa 2. Okey, tolak, tutup kurungan, tolak 3X kuasa 3. Dekat sini kamu kena hati-hati sebab takut nanti salah kembang Okey, sekejap cikgu tukar colour pen. Supaya 3X darab X kuasa 2, kita akan dapat 3X kuasa 3. Okey, kemudian 3X darab 2X delta X, kita dapat 6X squared delta X. Okey, lepas tu darabkan pula 3X dengan delta X kuasa 2, kita dapat 3X delta X kuasa 2. Okey, lepas tu jangan lupa. Okey, 3X sorry. Okey, salah bukan yang tu, yang ni. Tu tadi kita dah darab yang ni. Okey, 3 delta X darab X kuasa 2, kita dapat 3X kuasa 2 delta X. Kemudian 3 delta X darab 2X delta X, kita dapat 6X delta X kuasa 2. Okey, dan yang terakhir. Okey, 3 delta X darab delta X kuasa 2.
3 delta X kuasa 3. Okey. Kemudian tolakkan balik dan kuasa 3 lah. Ya, ni tolak balik dah 3. 3X kuasa 3. Okey, permudahkan mana-mana yang boleh dipermudahkan. Okey, ni dengan ni habis. Okey, check dx dulu yang ada delta X dulu. Okey, so 6X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 delta X jadi 6 plus 3 9X squared delta X. Okey, kemudian yang ada delta X kuasa 2 adalah 3X dan 6X. Jadi kita tambah 9X delta X kuasa 2. Dan yang terakhir, kita ada 3 delta X kuasa 3. Okey, itu kita punya delta Y. Okey, so kalau kita nak cari delta Y per delta X, mana cikgu tulis? Cikgu sambung kat sini tak muat. Okey, kat atas. Okey, kita bahagikan semua dengan delta X. Okey, kita bahagikan dengan delta X. Jadi, kita akan dapat delta Y per delta X adalah sama dengan 9X kuasa 2. Okey, tambah 9X. Okey, 9X delta X. Okey, delta X tambah 3. Dekat sini delta X kuasa 3 jadi bahagi delta X tinggal delta X kuasa 2. Okey, kemudian barulah kita cari dy dx. Dengan cara macam mana? Kita cari had. Okey. Delta X menghampiri kosong bagi inilah bagi fungsi yang kita dah dapat kat atas ni 9X kuasa 2 tambah 9X delta X. Okey, tambah pen cikgu lambat sikit. Okey, 3 delta X kuasa 2. Okey, yang ada delta X ni kita gantikan dengan kosong, maka dia akan habislah. Jadi jawapan akhir kita adalah, jawapannya adalah tinggallah 9X kuasa 2. Okey, itulah jawapan akhir kita. Okey, itulah cara macam mana kita nak cari terbitan pertama dengan menggunakan prinsip yang pertama lah. Dia agak complicated sikit lah. Terutamanya yang melibatkan kuasa 3 dan kuasa 2. Okey, so cikgu harap kamu faham dan boleh buat latihan selepas ni lah. Okey, sekian. Terima kasih.